Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sembang Kopi. So guys, sebelum aku mulakan kisah aku ni, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun support channel aku, yang dah subscribe ke channel aku ni, kerana dengan support korang ni akan menambah lagi semangat aku untuk terus buat video dan menceritakan ataupun story lebih banyak kisah-kisah seram untuk kita dengarkan. So, aku doakan korang punya segala urusan korang dipermudahkan dan dimurahkan rezeki yang barokah. So guys, untuk kisah seram kita pada video kali ni, ada lagi beberapa kisah seram yang dikirimkan oleh pengirim kita, yang mana kisah seram ni dialami sewaktu mereka berada di kawasan kebun di waktu malam. So guys, tanpa membuang masa lagi, jom aku story. So guys, untuk kisah kita yang pertama ni dikirimkan oleh pengirim kita yang aku gelar dia sebagai Ahmad. Di mana kisah ni berlaku pada tahun awal 90-an dulu. Di mana dia kata waktu tu umur dia dalam 8 tahun macam tu. And benda ni berlaku di kawasan kebun atuk dia. Nama kebun dia ni pun masa aku baca mula-mula seram juga, sebab nama kebun atuk dia ni, kawasan kebun atuk dia, nama dia Alo Ponti. Nama kebun pun dah macam tu. So dia kata pada waktu tu, waktu malam lah, dia ni sebenarnya nak teman atuk dia untuk ke kebun durian. Masa tu dia nak kutip durian lah pada waktu malam tu. So di kawasan kebun atuk dia ni agak besar, dan ada satu pangkin yang memang atuk dia bina untuk tunggu durian lah kot. So bila dia malam tu dia pergi ke kebun, menaiki basikal, dan kemudian bila sampai je atuk dia mula pasang lampu. Lampu bukan lampu biasa guys, lampu yang guna minyak tanah tu dulu. Jadi bila dia dah set up semua, dia pun tunggulah dengan atuk dia. Dia kata tengah dia tunggu, kawasan kebun tu memang gelap lah. Yang hanya ada lampu yang menerangi pangkin dia tu, dengan ada kawasan jauh sikit ada kawasan jalan raya di mana adalah lampu kat situ. And dia cakap dia ada dengar bunyi durian jatuh, macam gedebuk gitu kan. Itu mungkin lah, aku pun tak pernah duduk kat kebun durian kan. Bunyi dia macam tu, gedebuk jatuh. And then dia nak pergi lah dengan atuk dia, tapi atuk dia tak bagi. Atuk dia cakap, tak payah, kamu tunggu sini. Dia cakap macam tu. So yang dia ni nak tak nak, dia kena ikut juga cakap atuk dia. Sebab dalam email dia ni dia bagi tahu yang atuk dia ni garang. So nak tak nak dia kena ikut juga cakap atuk dia ni. So dia pun tunggu. Atuk dia pun pergi ke arah bunyi durian tadilah. So dia pergi, dia kata lama betul lah atuk dia pergi. Dia kata dia tunggu, tak sampai-sampai. And then dia nampak atuk dia datang balik, tapi kat tangan atuk dia tak ada durian. So dia cakap dengan atuk dia, mana duriannya tu? Dia cakap. So atuk dia kata, entah, bunyi macam ada tadi, tapi masa dia cari, masa atuk dia pergi nak tengok tu, tak ada, tak nampak lah kat mana dia jatuh. So atuk dia kata, okey lah, tak apa, kita tunggu lagi. So tengah dia tunggu ni, bunyi lagi, gedebuk jatuh, bunyi durian jatuh tu lah. And then dia kata, ada lagi. Tapi kali ni dia cakap dengan atuk dia nak ikut lah, sebab dia tinggal seorang kat situ. Dah lah dia baru 8 tahun duduk kat pangkin. Macam korang tahulah, mana ada dinding ke pintu ke, mana ada. Memang dia lah tiang je kan, part dengan dia punya soyok dia ataupun dia punya bumbung dia kan. So atuk dia tetap tak bagi. Atuk dia kata, jangan, tak payah, duduk je sini, tunggu atuk, jadi atuk datang. So atuk dia pun pergi. Yang dia ni dah mula seram sebab dia seorang-seorang. Atuk dia ni pun satu bijak juga. And then atuk dia pergi. Kali ni dia kata lagi lama atuk dia pergi. Tunggu. Dia kata dia pun dah naik seram juga sebab seorang-seorang kat situ. Tiba-tiba dia nampak ada satu kelibat atuk dia lah. Mungkin atuk dia, sebab dia cakap dalam email dia sama-sama. Dia pun tak pasti tu atuk dia ke atau bukan ke. Tapi dia datang daripada satu kawasan yang gelap. Maknanya kawasan tu mungkin belakang dia tak ada lampu, jadi memang gelap lah kan.
Jadi dia nampak daripada pantulan cahaya lampu jalan ni, ataupun lampu jalan lah aku rasa. Sebab kalau lampu minyak tanah tak mungkin lah sampai ke sana. Jadi lampu jalan ni dia nampak macam ada satu kelibat orang jalan lah ke arah dia, ke arah pangkin dia tu. Dan dia kata dia tengok, makin lama dia tengok, sebenarnya pergerakan tu sangat smooth lah. Dan dia kata kenapa atuk dia ni jalan macam pelik je kan. Dia pun tengok, benda tu jalan tapi macam lambat sangat nak sampai dekat pangkin dia ni. So dia pun cuba panggil lah. Tok? Tok? Oh Tok, atuk ke tu? Dia cakap macam tu. And then benda tu berhenti. Tengah bergerak tu dia berhenti. Nah, ini Encik Ahmad ni nampak macam berhenti. Dia kata kenapa atuk aku berhenti? Lepas tu bila dia jalan, bila dia berhenti tu, dia jalan semula. Dia jalan, tapi pergerakan dia memang perlahan, memang lambat nak sampai. And susah dia nak nampak muka dengan muka lah, especially muka, sebab dia nak kenal atuk dia kan. So dia tengok benda tu berjalan lagi ke arah dia. Jalan. Dia panggil lagi. Tok? Oh Tok, atuk ke tu? Tok? Dia cakap macam tu. Tapi bila setiap kali dia tegur, benda tu akan berhenti tau. Berhenti, tengok je dia. Korang bayangkan lah, korang berusia 8 tahun duduk dekat pangkin tu sorang-sorang. Entah apa yang datang dekat ke arah pangkin tu kan. Memang dia kata dia dah naik seram sangat lah masa tu. Takut dia jangan cakap lah, sebab pangkin kot, nak tutup pintu pun tak ada. Dan dia boleh datang daripada mana-mana arah. Daripada belakang boleh, daripada tepi pun boleh. Sebab dia seorang dekat situ. Masa tu dia kata dia dah nak menangis dah. Sebab dia panggil-panggil atuk dia. Atuk dia tak nyaut kan. Dan benda tu bergerak ke arah dia. Lepas tu dia makin dekat. Dia tak tunggu lagi. Dia kata dia lompat daripada pangkin tu, dia lari untuk balik ke rumah lah. Tapi dia cakap jalan mana pun dia tak tahu, sebab gelap kan. Jadi dia kata dia lari macam orang gila, dia cakap. And then last kali atuk dia dapat tangkap dia. Atuk dia kejar dia lah. Mungkin atuk dia nampak dia lari, dan kemudian dia dah takut. So atuk dia kata okey lah, balik je. Bawa dia naik basikal dan terus balik. Dan dia cakap sampai je rumah, dia cakap dia pun sambung tidur, tak ada apa-apa yang ganggu dia. Dan besok dia cerita dekat bapak dia. And then atuk dia kata tak adalah, tu atuk tu. Atuk dia cakap macam tu. So dia macam lega lah kan. Mungkin juga atuk dia, ataupun mungkin juga benda lain. Sebab slow sangat dia kata. Pergerakan tu macam tak logik kalau atuk dia yang jalan. Sebab orang tua kot nak buat slow motion. Ingat apa? Bukan senang, kita yang muda pun susah nak buat. Jadi bila dah lama agaknya dia pun dah membesar kan. Sekarang pun dia pun dah kerja mungkin. Dia kata bapak dia cerita dekat dia yang mana atuk dia masa waktu tu lah. Atuk dia kata entah atuk dia pun tak tahu itu apa yang kacau cucu dia ni lah. Sebab dia cucu sulung. Jadi yelah, cucu sulung, atuk mestilah nak bawa. And satu lagi dia nak ikut. So tak ada apa-apa masalah lah bila atuk dia nak bawa. And atuk dia ni cerita dekat bapak dia macam tu lah. Maknanya bukan atuk dia tu, tapi tak tahu siapa. Tapi dia tak nak cakap dengan si Ahmad ni, sebab takut Ahmad ni takut kan masa dia kecil tu. So korang rasa macam mana? Adakah atuk dia saja sakat ke sebab cucu dia nak ikut malam-malam ke, supaya lepas ni cucu dia tak nak ikut lagi ke? Ataupun memang ada sesuatu dekat kebun tu yang cuba mengganggu Ahmad? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen di bawah. So guys, kita beralih pula ke cerita yang kedua, ataupun kisah yang kedua, di mana kisah ni dikirimkan kepada aku. Aku rasa dia perempuan, sebab dia gelarkan makcik. Dia sebagai makcik, mana mungkin dia dah tua kot. Benda ni pun dia kata berlaku pada awal tahun 90-an, dalam 92 mungkin, 93. Aku pun tak lahir lagi. So dia cakap kebun dia ni terletak di area, di satu kawasan di Johor. Tapi nama kebun dia tak beritahu pula, ataupun nama kawasan kebun dia tak beritahu. Tapi dia masa tu dia di Johor. So aku gelar makcik ni sebagai Fatimah lah. Kan sedap sikit kita nak cerita. So Fatimah ni, dia ni waktu tu berusia mungkin belasan tahun, sebab dia nak tolong
parents dia, mak dan ayah dia untuk Norway getah. Dan dia kata dia keluar rumah seawal 3 lebih pagi, sampai ke kebun tu menaiki basikal. Naik basikal, ayah dia satu basikal, dia dengan mak dia satu basikal. So dia kata sampai je di kebun tu dalam lebih kurang mungkin dalam pukul 4 lebih. So awal pagi juga dia orang keluar So mungkin orang yang gali orang yang Norway getah ni memang keluar awal kot. Yang mana korang pernah ada pengalaman Norway getah ni, boleh tinggal kat ruang komen. So dia kata bila dia sampai je dekat kebun tu, dia pun mulalah pasang lampu dekat kepala dia, and then bapak dia pun sama. And then dia kata untuk Norway ni, dia kata dia, mak dia ataupun dengan ayah dia ni tak duduk dekat lah, duduk jauh-jauh lah sikit kan, sebab dia dah ada kawasan-kawasan yang dia orang nak Norway. So dia kata waktu dia tengah Norway, awal-awal tu tak ada apa-apa masalah, tapi tiba-tiba dia ada dengar satu bunyi macam mengilai ke ataupun bunyi binatang. Dia pun tak tahu. Dia kata sebab bunyi tu macam aku nak buat pun dah pukul 1 lebih aku rekod video ni. Tapi bunyi macam ngilai lah. Aku tak nak buat lah sorry So dia cakap ada dengan bunyi tu, and then dia pun pandang kepada ibu dan bapa dia. Mak dia pun pandang dia, bapak dia pun pandang dia. So maknanya benda tu tiga-tiga orang dengar lah, bukan dia seorang yang dengar. Lepas tu dia macam dah takut juga. Lepas tu bapak dia kata dah teruskan. Baca doa teruskan. Binatang tu, bapak dia cakap macam tu. Biasalah, mungkin dia tak nak bagi Puan Fatimah ni takut kan. So dia teruskan juga. Dia teruskan. Tapi mak dia ni terpandang pada satu sudut tau, di mana sudut tu menghala ke arah dia. Jadi dia mesti macam kita pun, orang pandang kita lama, kita mesti akan pandang toleh belakang kan. Macam apa yang ada kat belakang aku, ke dia tengok aku, macam tu lah. So dia cakap dia pandang ke satu sudut di sebelah kanan dia. Mak dia sebelah kiri, dia pandang ke sebelah kanan dia. Di satu pokok, ada satu pokok getah ni, kawasan ni gelap. Jadi dia nampak hanya ada bayangan jauh, tapi bayangan tu separuh lagi di belakang pokok getah tu. Dia cakap dia nampak macam ada perempuan, tapi tak nampak macam penori. Sebab benda tu macam tengah ngintai. Kepala dia macam tengah tengok ke arah dia. Waktu tu dia automatik lah, kalau kita pun kita akan rasa takut betul. So dia macam apa tu? Dia pandang mak dia. Mak dia pun Norway getah macam biasa. So dia macam apa ni kan, mak dia ni kan, panggil lah dia ke apa ke kan. Dia pun tengok. Okay, dia pun astaghfirullahalazim, istighfar dalam hati. Dia pun Norway balik. Norway. Lepas tu dia mesti dia nak juga tengok dekat situ. Dia kata tak tahu kenapa, sebab dia takut lah kan. Lepas tu masa dia tengah tengok tu, dia cakap kelibat ataupun lembaga di sebalik pokok tadi tu, dia dah tak ada. So dia tengok, tak ada. Adalah tu benda yang nak menyakat kot dekat kebun tu kan. So dia pun dia teruskan lagi Norway. Hati dia dah senang sikit lah sebab dah tak ada kan. So dia tengah Norway. Dia terperasan lagi mak dia pandang ke situ. Lepas tu dia tengok benda tu ada di sebalik pokok. Tapi pokok tu, ataupun kita boleh kata dia semakin dekat. Pokok tu dah semakin dekat dengan dia. Mungkin dia dari kat pokok ujung, tiba-tiba dah pokok depan sikit. Macam tu. So dia kata alamak, benda ni makin ke depan pula. Masya Allah kan. So dia pun dia baca lagi doa dalam hati. And dia korek pula, sorry. Dia Norway tu. Dia kata dia pandang lagi. Benda tu tak ada. So dia kat situ dia memang dah takut lah. Dia dah tak fikir dah apa orang ke apa ke, dia tak fikir. Dia hanya fikir masa tu makhluk halus lah, cuba nak kacau mungkin mak dia dengan bapak dia dengan dia sekali kan. Sebab waktu tu pukul 4 lebih pagi ataupun pukul 5 lah. Dia kata dalam email tu pun dia tulis memang kawasan tu gelap lah, sebab dah pagi-pagi buta punya. So dia pun tengok dah tak ada apa. Dia pun Norway balik. Dia kata dia pandang lagi sekali, benda tu depan lagi. Benda tu ke depan lagi. Tahu, dia macam masa ni dia dah menggigil. Tangan dia dah menggigil, kaki dia dah menggigil. So dia lari, dia pergi terus kat mak dia. Dia pegang mak dia, mak, dia kata. Bapak dia pun datang. Masa tu bapak dia peluk dia lah dengan mak dia. Mak dia pun peluk dia. Kenapa? So dia kata tu benda tu dekat, makin dekat.
bapak dia pun tengok. Bapak dia tengok memang. Dia kata tiga-tiga, dia rasa mak dia pun nampak. Sebab bapak dengan mak dia pun tengok kawasan tu, dekat satu sudut ni, benda tu memang dekat situ. Lepas tu benda tu dia tak tahu macam mana, mungkin bergerak ataupun apa, tapi benda tu macam ke arah pokok yang depan lagi, makin dekat dengan dia orang. Sampai satu masa dia kata dia sendiri boleh nampak kelibat tu memang macam, Bismillahirrahmanirrahim, Pontianak. Macam Kak Pon lah kan. So dia kata, oh, masa tu dia dah mula tekuk lah muka dia ke arah mak dia kan. Lepas tu dia dapat dengar tau bapak dia. Bila dia pandang, dia kata dia dengar bapak dia macam ada baca sesuatu kan. Dia pun pandang bapak dia pun baca doa tu. Sebenarnya bapak dia letak tangan bapak dia ni kat kepala dia, tapi muka menghadap ke benda tu. Dia bacalah ada ayat Quran sikit kan. So dia baca, dan benda tu macam dia bukan hilang, dia macam panjat, atau panjat pokok ke ataupun terbang ke. Tapi dia kata memang benda tu terus naik ke atas. Lepas tu bunyi ngilaian dia. Dan lepas tu untuk mengelakkan dia, Puan Fatimah dia kata untuk mengelakkan dia lagi teruk ataupun boleh sampai histeria ke, parents dia ni decide untuk balik ke rumah lah. Jadi dia kata waktu dia balik tu memang dia lemah semangat. Dia jadi lemah semangat gila. Lepas tu dia jadi macam tak sihat tau. So dia pergi berubat cara kampung lah, berubat dengan ustaz dan sebagainya. And then makan masa berbulan juga untuk dia baik. Dan yang paling aku rasa menakutkan, di mana dia bagi tahu yang ustaz tu cakap dengan parents dia, dengan dia sekali, benda tu ikut Puan Fatimah. Sebab apa aku tak tahu. So pada pendapat korang, sebab apa? Korang boleh tinggalkan dekat ruangan komen kat bawah. So guys, untuk kisah kita yang terakhir ni dikirimkan oleh pengirim kita yang dia tulis dalam email sebagai Encik Samsul. Tapi encik ni kata tolong rahsiakan nama bapa dia, sebab benda ni berkait kot dengan aib bapak dia. Kita pun tak tahu. Sebab kisah dia macam ni. Waktu tu dia ni ialah sebagai budak kampung kan. Permainan dia waktu nak raya ataupun ni meriam lah. Dulu mungkin mercun tak banyak. Jadi dia kata kisah ni berlaku di lewat 90-an, mungkin 96, mungkin 97 ke, macam tu lah. So dia cakap waktu tu dah nak dekat raya, puasa yang dah akhir-akhir lah waktu tu. And malam tu mungkin puasa yang terakhir, sebab dalam kisah dia ada bagi tahu waktu tu dah takbir raya. So waktu tu dia orang ni ada satu pot untuk Encik Samsul ni, dengan kawan-kawan dia ada satu pot untuk dia main meriam. Tapi kawasan tu dah kena ambush dengan orang kampung lah. Orang kampung tak bagi lagi main kat situ. So dia sebagai budak-budak kan, nakal, jadi dia nak juga main meriam tu. And then dia kata tak apalah, kita main kat kebun bapak. Kebun bapak dia ada kebun situ, tapi kebun apa dia tak bagi tahu. Cuma dia kata kebun je. So dia kata oh bapak dia ada kebun. So dia ajak kawan-kawan dia ni untuk main lah dekat kebun tu. So kawan-kawan dia ni just on je lah kan. Dia kata masa tu dalam 7 ke ataupun 6 orang ke macam tu. So dia kata dia pun bawa lah dia punya buluh dan sebagainya untuk dia main tu kan. So dia pun set up tempat dia apa semua. Dia kata dia main masa tu jam dah pukul 9 lebih malam. Mungkin orang semua pun tengah bersiap untuk hias rumah besok nak raya kan, anyam ketupat dan sebagainya. And then dia main meriam kat situ. Main, gedebung. Lepas tu dia ada nampak satu kelibat. Dia diam. Masa tu dia tengah nak bancuh kabait dengan air, dia kata. Dia tengah bancuh kabait tu, dia kata dia nampak ada satu kelibat. Dia pandang kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia pun pandang juga kat situ. Rupanya kelibat tu adalah bapak dia. Bapak dia boleh muncul kat situ. So bapak dia cakap, kenapa main kat kebun ni? Jangan main kat sini lah. Dia cakap macam tu. So anak dia kata, alah, sorry lah abah. Dia kata kan, sebab tak ada pot lain nak main. Dah pukul berapa ni? Dia kata besok nak raya lagi. Korang main kat sini, pergi balik.
Tolong mak ayah korang lagi baik. Masak ketupat ke, masak lemang ke, dia kata. So dia pun macam dah kena marah dengan bapak kan. Yang kawan-kawan ini pun auto jadi patung lah, diam je kan. Lepas tu diorang pun kemas dan diorang caw lah daripada situ. Dalam perjalanan tu dia kata bapak dia kat belakang. Bapak dia cakap tak apa, jalan-jalan dulu, dia kata. Habis bersepah tempat ni, dia cakap macam tu. Yelah, Kabait kan mesti ada dia punya serbuk-serbuk putih-putih dia tu tinggal. So memang patutlah bapak dia marah pun. So dia pun jalan balik dengan kawan-kawan dia. Yang mungkin rumah dia dekat sikit lah dengan kebun tu, jadi dia yang mungkin sampai dulu. Jadi kawan-kawan dia cakap, kau ni kata pot ni clear kan, tak payah pasal bapak kau pula datang marah. Nasib baik bapak kau tak pukul kau ke apa, dia kata. Mana aku tahu bapak aku nak datang, dia cakap macam tu. So dia pun jalan. So dia lambai kawan-kawan ni pun dah nak ke arah rumah masing-masing lah kot. So dia jalan masuk ke rumah, dia bagi salam. So dia cakap dengan, dia nampak mak dia mula-mula. Assalamualaikum, dia cakap. Lepas tu mak dia pun dekat depan tengah pasang langsir. Lepas tu mak dia kata, kau ni ke mana ni, esok nak raya kau tak tolong mak, adik-adik kau je yang tolong, dia kata macam tu. Lepas dia, alamak, tadi main meriam sekejap je, dia cakap tu. Sekejap. Abang, dia panggil laki dia. Kau tahu bapak dia keluar dari mana? Dari bilik. So dia cakap, abah, dia kata, macam mana abah boleh ada kat rumah, dia cakap macam tu. So bapak dia kata, kenapa? Memang bapak ada kat rumah. Orang besok nak raya, nak pergi mana lagi, nak kena siapkan ini bapak dia membebel tau. Tapi dia ni dah macam menggigil. Muka dia dah pucat tau, sebab dia nampak bapak dia tadi kat kebun. So Cik Samsul ni macam terduduk tau. Lepas tu bapak dia ni dengan mak dia ni datanglah kat dia. Kenapa ni? Dah macam cemas lah, betul tak? Sebab anak dia tiba-tiba terduduk kan. Lepas tu dia pun dalam ketakutan tu dia cerita. Tapi dalam dia bercerita ni, dia kata air mata dia terkeluar tau. Keluar macam dia takut. Dia macam terkejut tau. Sebab kenapa bapak dia ada kat rumah, sedangkan tadi bapak dia dekat kebun. So dia cakap dia cakap dengan bapak dia, ceritakan apa yang berlaku. Dia kata waktu dia main meriam, bapak dia datang apa semua. And bapak dia pandang mak dia. Mak dia pun pandang bapak dia. Bapak dia pegang umbun-umbun dia, bapak dia baca doa sikit kan. Dah, kau pergi masuk dalam. Kau pergi mandi, siap-siap, sekejap lagi tolong ayah hias-hias rumah. Kalau tak mampu, tak payah, tidur je terus. Lepas mandi tidur je. So adik-adik dia ni mula-mula macam dia kata macam pandang dia jugalah kan. Sebab aku, dia orang pula kena kemas, yang dia tak payah kemas, dia boleh tidur pula kan. Tapi bila dia orang agaknya adik-beradik dia dah tengok dia macam dah lain, so dia orang just carry on je lah, buat kerja masing-masing. Lepas tu besoknya raya dan sebagainya. Lepas tu waktu dia tengah duduk dengan bapak dia, lepas waktu ni kisah ni berlaku, lepas je kisah-kisah ni berlaku dah lama macam tu, dia pun dah besar agaknya. Dia kata dia berbual dengan bapak dia. And then ada satu waktu tu dia keluar balik cerita ni. Masa tu dia kecil kan. So dia pun cerita kat bapak dia. Lepas tu bapak dia kata sebenarnya kat kebun tu ada penjaga. Memang bapak dia pasang penjaga lah. So mungkin disebabkan benda ni lah dia suruh rahsiakan nama ayah dia ni. So mungkin benda tu sebenarnya menyerupai bapak dia. Sebab dia untuk ditugaskan untuk jaga kawasan kebun tu. Lepas tu dia nampak ada budak-budak main, dia pun halau. Tapi dia menyerupai bapak Cik Samsul ni. Tu yang membuatkan dia orang tak takut lah. Tak adalah lari berkeliaran ke apa. Semua dia orang balik je lah kan. Tapi kisah ni dia kata yang menakutkan dia bukan waktu di kebun tu, tapi bila dia balik, dia nampak bapak dia ada dalam bilik, keluar daripada bilik. Itu yang masa tu dia kata jantung dia pun macam nak tercabut. Sebab dia kata bapak dia tak ikut dia masa tu. Dia balik seorang. Maknanya dia jalan tu jalan, bapak dia pun kata nak ni kan, kemas ke apa macam tu kan. Rupanya bapak dia ada kat rumah. So guys, korang rasa kalau korang ada kat tempat dia, apa yang korang buat? Korang boleh share kat komen kat bawah. So guys, aku rasa itu saja kisah untuk video kita pada kali ni. Ada banyak lagi email yang aku terima. Ada selepas ni mungkin akan ada kisah tentang pejabat lagi. Sebab sebelum ni aku pernah cerita tentang pejabat kan. Tapi banyak juga orang share dekat aku tentang pejabat. So guys, itu saja kisah untuk kita pada video kali ni. Ada lagi,
kalau korang pun ada kisah-kisah seram yang korang nak share dengan aku, gambar ke video seram korang nak share dengan aku pun boleh. Korang boleh kirimkan ke email. Email aku ada tinggalkan di ruangan description di bawah. So guys, di akhir kata aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah yang aku sharekan dengan korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu channel aku. Korang boleh tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng supaya korang takkan terlepas dan dapat notification bila aku upload lagi video yang akan datang. So, itu saja daripada aku guys. Assalamualaikum dan see ya.